Hai, Assalamualaikum. Saya Rafiq Zakwan. Hari ini saya akan terangkan tentang masyarakat tamadun Cina. Mari kita mulakan. Baiklah, yang pertama, susun lapis masyarakat tamadun Cina. Seperti yang kita tahu, tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang mengetengahkan kerajaan feudal. Jadi bila kita sebut kerajaan feudal, apa yang duduk di tata tingkat tertinggi struktur sosial mereka? Mestilah raja ataupun maharaja. Jadi, raja ataupun maharaja duduk di tata tingkat tertinggi, diikuti oleh bangsawan, dan seterusnya petani, dan seterusnya artisan ataupun askar, dan akhir sekali hamba. Baiklah, kita mulakan dengan mengupas apakah peranan raja. Baiklah, raja ataupun maharaja dalam tamadun Cina, mereka menggunakan konsep mandat dari syurga. Mereka rasa yang raja ataupun maharaja ini mempunyai kemuliaan yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi raja ataupun maharaja ini wajib disembah. Bagi mereka, raja ini merupakan kuasa penentu dan pemutus. Segala kata-kata raja, mereka perlu laksanakan. Mari kita beralih kepada bangsawan pula. Bangsawan merupakan golongan yang menduduki tata tingkat kedua dalam struktur sosial masyarakat tamadun Cina. Untuk menjadi seorang bangsawan, mereka perlu melalui peperiksaan awam yang diadakan. Peperiksaan ini melayakkan mereka untuk menjawat jawatan bangsawan, iaitu membantu kepada maharaja ataupun raja. Bangsawan ini merupakan penguat kuasa di tempat masing-masing. Mereka membawa ideologi daripada raja dan meneruskan perintah-perintah raja di tempat mereka. Seterusnya, kita lihat kepada petani. Golongan petani merupakan golongan masyarakat biasa, tetapi dianggap mulia kerana kerja harian mereka adalah bercucuk tanam dan mengedarkan makanan-makanan kepada rakyat-rakyat lain. Seterusnya, artisan dan askar. Mereka ini merupakan penyumbang utama dalam tamadun Cina kerana mereka adalah merupakan golongan-golongan tukang mahir yang melakukan jual beli. Mereka juga mahir dalam pembuatan besi-besi, perhiasan dan sebagainya. Bagi askar pula, mereka merupakan golongan-golongan yang menjaga keselamatan awam serta menjaga sempadan negara. Baiklah, akhir sekali hamba. Hamba merupakan golongan yang menduduki tata tingkat terbawah dalam struktur sosial masyarakat tamadun Cina. Mereka ini dilihat sebagai sampah masyarakat. Golongan hamba terdiri daripada golongan perempuan yang dijual pada awal usia mereka lagi. Hamba juga terdiri daripada golongan opera dan pelacur. Mari kita beralih kepada tamadun Cina di Malaysia. Kaum Cina di Malaysia pada hari ini merupakan kaum kedua terbesar di Malaysia. Ini adalah kerana hubungan politik yang berabad lamanya. Hubungan politik ini telah dijana oleh kerajaan-kerajaan tanah Melayu suatu ketika dahulu. Antara bukti hubungan politik di antara kerajaan di tanah Melayu dengan kerajaan Cina ialah salah satunya kitab Sulalatus Salatin yang telah menuliskan banyak sejarah-sejarah yang hubungan politik di antara kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan Cina adalah sangat akrab, serta masih tersimpan surat-surat manuskrip di antara Raja Maharaja Cina dengan Sultan Melaka. Dari sudut kedatangan rakyat Cina ke tanah Melayu pula, ianya bermula daripada desakan dinasti Manchu. Pada ketika itu, rakyat-rakyat Cina agak tidak senang dengan pemerintah mereka, iaitu dinasti Manchu. Maka, mereka bersepakat
dan mengambil keputusan untuk melakukan penghijrahan beramai-ramai. Pada abad ke-19 dilihat lebih ramai rakyat Cina yang telah meninggalkan tanah besar Cina dan datang ke tanah Melayu. Namun, di tanah Melayu pada ketika itu telah terdapat rakyat Cina yang telah berhijrah terlebih dahulu, iaitu kira-kira pada abad ke-16. Mereka ini merupakan Cina peranakan. Maka Cina di tanah Melayu ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu Cina Totok dan Cina peranakan. Cina Totok merupakan Cina yang berhijrah ke tanah Melayu pada abad ke-19 dan Cina peranakan pula merupakan rakyat Cina yang telah berhijrah ke tanah Melayu awal lagi, iaitu pada abad ke-16. Mereka mungkin mempunyai moyang yang sama, tetapi mereka mempunyai budaya yang berbeza. Tetapi sehingga kini, Cina peranakan atau dikenali sebagai Baba Nyonya masih wujud di tanah Melayu atau dalam zaman modennya Malaysia. Cina peranakan mempunyai bahasa yang sangat unik. Mereka menggunakan bahasa Baba Nyonya, iaitu bahasa campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina. Antara nama besar dan merupakan salah seorang daripada keturunan Cina peranakan ialah mendiang Profesor Emeritus Khoo Kay Kim. Beliau merupakan bekas profesor di Universiti Malaya. Beliau juga ialah salah seorang daripada pakar sejarah Malaysia. Beliau suatu ketika dahulu pernah terlibat dengan penggubalan rukun negara. Ramai yang tidak tahu, beliau juga merupakan seorang anak daripada Cina peranakan yang berasal daripada Perak. Akhir sekali, Allah menjadikan kita berbagai-bagai kaum agar kita boleh mengenali dan belajar antara satu sama lain. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita belajar daripada tamadun Cina? Jadi nilai yang pertama kita boleh belajar ialah kita seharusnya bersikap terbuka dan bertolak ansur di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Lagi-lagi bila kita hidup di Malaysia, kita hidup di dalam masyarakat yang majmuk. Seterusnya, sistem ataupun etika Cina mengutamakan kebaikan diri dan hubungan di antara entiti. Dan akhir sekali, ajaran Confucius yang banyak memupuk budaya penyayang dan beretika. Sekian, terima kasih daripada saya. Jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Hadif bin Rosli, 2019-256-148 dari AD 241-2A untuk subjek CTU 551 ni. Okey, so saya akan bercakap tentang ekonomi tamadun Cina. Okey, yang mana? Okey. Ekonomi tamadun Cina ni terbahagi kepada tiga. Kita ada tiga. Kita ada sara diri, kita ada komersial, kita juga ada perdagangan. Okey, so untuk sara diri ni, okey. Ekonomi pada waktu dinasti Shang dan juga dinasti Chow. Okey, ekonomi pada waktu tersebut dia berbentuk primitif. Okey, peralatan pertanian yang digunakan pada waktu itu diperbuat daripada kayu, batu, dan juga sistem pengairan yang ada pada waktu itu pun macam hanya untuk macam aktiviti pertanian tu sahaja. Dia tak meluas dan dia juga tak begitu efisien. Dan aktiviti peternakan yang ada pada waktu itu pun hanya haiwan-haiwan tersebut hanya digunakan sebagai korban untuk upacara pengebumian masyarakat Cina pada waktu itu. Okay, lepas tu kita masuk ekonomi komersial. Ekonomi komersial ni kita boleh tengok sedikit kemajuan lah. Ada kemajuan yang berlaku, yang mana peralatan sekarang diperbuat daripada besi, sistem pengairan yang lebih besar, lebih bagus, lebih lancar. Dan juga kita juga boleh tengok ada kemasukan imigran dari timur masuk ke negara China ni.
Sebab waktu ekonomi komersial ni, kerajaan China pada waktu tu dia nak memaksimalkan pengeluaran hasil pertanian. Jadi dia macam mengalu-alukan lah kedatangan imigran dari timur ni untuk muka tanah pertanian supaya hasil negara akan lebih meningkat, lebih banyak. Lepas tu kita boleh masuk so sistem ekonomi perdagangan. Sistem ekonomi perdagangan ni dia dah berlaku sejak daripada dinasti Shang. Sejak daripada ekonomi sara diri lagi. Tapi pada waktu tu diorang macam gunakan kulit siput. Kulit siput diorang gunakan untuk mewakili duit pada waktu itu. Dan lepas tu dah mula maju, kita nampak pembukaan jalan-jalan yang baru yang menghubungkan satu bandar tu ke satu bandar lain. Kita juga ada macam sungai pada waktu tu yang mana masyarakat Cina boleh gunakan untuk yalah, daripada point A ke point B, dia boleh pergi menggunakan laluan sungai tu. Dan juga kita juga ada sistem pos baru yang mana katakanlah satu lelaki ni dia nak beli satu benda tu, jadi dia orang boleh menggunakan sistem pos tu untuk macam beli, and then benda tu akan dipost. Menggunakan kaedah dia orang pada waktu tu lah. Dia tak adalah macam sekarang ni ada pos laju, ada van kan. Tapi dulu tak adalah guna van, macam dulu dia akan berjalan hantar itu ini. So secara kasarnya itulah dia ekonomi masyarakat tamadun Cina ni pada waktu itu. Dan apa nilai yang kita boleh ambil daripada semua ni? Yang pertama, dia orang rajin. Masyarakat Cina ni dia rajin. Dia orang rajin. Macam katakanlah kita ada sebidang tanah, kita ada keperluan alatan semua cukup, tapi kita tak buat benda tu, so takkan jadi apa-apa kan. So dari situ kita boleh tengok yang masyarakat Cina ni rajin. Diorang juga berdisiplin. Diorang tak berhenti walaupun ada masa tu ekonomi dia agak terjejas, tapi diorang tidak berhenti untuk bekerja. So itu tetap membuat ekonomi masyarakat Cina ni meningkat. Dan diorang juga berani. Diorang teroka tempat baru, macam contohnya lembah Yangtze. Diorang buka tanah kat situ. Diorang juga benarkan kemasukan imigran dari luar ni. So diorang berani untuk teroka benda baru ni. So nilai-nilai tersebut kita boleh gunakan. Masyarakat Malaysia boleh gunakan untuk macam terapkan juga dalam diorang punya aktiviti perniagaan. Kita kena berani untuk ambil risiko. Kita juga kena rajin. Jangan sebab mungkin seminggu dua tu tak ada customer kita berhenti. Dan juga kita kena kita juga kena berdisiplin. So kena amanah buat kerja, jangan menipu time kita buat kerja tu. So itulah dia. So sekian dari saya untuk ekonomi masyarakat tamadun Cina ni. Terima kasih dan Assalamualaikum. Dah ke ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zain Azrai bin Abdul Ghaffar daripada AD 2412A, ingin membentangkan tentang sumbangan kesenian tamadun Cina. Menjelang lewat kurun ke-18, drama rakyat dari pelbagai daerah mula berkembang dengan pesat dan dipentaskan kepada umum, kepada orang ramai penduduk kat situ. Dari sini lahirlah opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran rakyat Cina dalam drama. Drama juga digunakan oleh Confucius untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika. Alright, kalau kita kaji dengan lebih dalam tentang kesusasteraan Cina ni,
drama Cina ni dia berkembang agak lewat tau. Sebab penaklukan daripada dinasti Yuan, iaitu daripada 1279 hingga 1364 sebelum Masihi. Tapi drama Cina ni dari jenis Zaju, iaitu drama berbentuk puisi yang digubah mengikut kesesuaian muzik, sangat bersemarak pada zaman dinasti Yuan. So drama ni digunakan oleh penulis sebagai saluran untuk meluahkan ketidakpuasan, perasaan dan mengkritik kerajaan pemerintah seperti drama Dawei Yuan, iaitu bahasa Melayunya ketidakadilan Yuan. Sebab zaman tu kan zaman pemerintahan dinasti Yuan kan. So macam penulis ni dia tak puas hati, dia nak luahkan perasaan dia orang dengan membuat drama tersebut. Okey, sumbangan kesenian yang seterusnya ialah dari segi seni bina daripada tamadun Cina. Okey, dalam bidang ini Cina terkenal dengan pembinaan Timur Besar yang dibina semasa dinasti Qin. Okey, semasa dinasti Zhou lagi, beberapa buah negeri di bahagian utara negeri Cina telah membina tembok-tembok yang panjang untuk mempertahankan negeri tersebut, negeri Cina daripada serangan musuh lah. Okey, Maharaja Shi Huangdi telah mengukuh dan mencantumkan semua tembok-tembok tersebut menjadi satu tembok yang besar bersambungan di atas bukit dan lembah. Pembinaannya adalah dalam jangka masa antara tahun 228 sebelum Masihi sehingga 210 sebelum Masihi. Maafkan saya. Okey, tembok besar Cina yang panjangnya kira-kira 2410 kilometer dan setinggi 40 hingga 50 kaki merupakan satu daripada 7 keajaiban dunia. Di sepanjang tembok itu dibina 20,000 menara-menara pengawal di samping 10,000 menara pengawal kecil. Pada setiap menara ditempatkan pasukan tentera seramai 100 orang. Seni bina yang lain dapat dilihat melalui pembinaan istana, kuil-kuil dan bangunan-bangunan berbentuk pagoda. Seni ukis, seni pahat dan seni halus daripada tamadun Cina itu sendiri. Okey, ukiran-ukiran dapat dilihat pada patung-patung yang dibuat daripada batu jet, gangsa, batu, tanah liat dan kayu. Ukiran juga dibuat di kubur dan di dinding gua. Pengukir Shang menggunakan batu marmar, batu jet dan batu kapur untuk mengukir patung-patung kecil. Dinasti Han juga terkenal dengan pengukir-pengukirnya yang mahir. Okey, kalau kita dapat lihat ukiran-ukiran daripada Cina ni, mereka mengukir pada patung-patung yang dibuat daripada batu jet, gangsa, tanah liat dan kayu. Okey, ukiran ni juga dibuat di kubur dan di dinding gua. Okey, seperti pengukir Shang menggunakan batu marmar, batu jet dan batu kapur untuk mengukir patung-patung kecil. Dinasti Han juga terkenal dengan pengukir-pengukirnya yang mahir. Dalam bidang pembuatan seramik atau tembikar pula, masyarakat Shang telah memajukan teknik-teknik pembuatan seramik atau tembikar, iaitu mereka sendiri telah memajukan teknik-teknik membuat seramik itu sendiri. Buatannya sangat halus dan dicat dengan warna hitam dan merah. Gangsa juga digunakan untuk membuat bekas air dan makanan. Ia dihiasi dengan ukiran-ukiran geometrik dan haiwan. Okay? Pada zaman dinasti Tang, iaitu pada abad ke-8, seni pahat turut berkembang seiring dengan perkembangan seni lukis. Dalam hal ini agama Buddha banyak memainkan peranan. Okey, seterusnya ialah sumbangan seni lukis daripada tamadun Cina. Lukisan dilukis pada kain sutera, tembikar dan sampang. Ia biasanya terdiri daripada potret manusia, gambar-gambar yang berlatar belakangkan cerita-cerita mitos dan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berlaku pada zaman tersebut. Seni lukis yang mula-mula sekali dihasilkan adalah dari orang-orang Buddha yang kemudiannya berkembang ke arah keduniaan. Pada zaman dinasti Tang muncul pelukis teragung iaitu Hu Taoyuan
yang juga merupakan seorang Sami Buddha. Dengan beberapa garis, dia telah dapat meletakkan satu lukisan yang bermutu tinggi di kanvas lukisannya. Seni lukis mencapai kemajuan sebenar pada zaman Song. Dua orang pelukis terkenal pada zaman tersebut ialah Kuo His dan Mi Fei. Pada zaman dinasti Han, banyak lukisan portret dihasilkan. Tembok dihiasi dengan catatan fresko menggambarkan tokoh terkemuka seperti ahli falsafah, raja-raja, negarawan. Kedatangan agama Buddha memberi motif baru dalam seni lukis. Corak lukisan lebih kepada gambar pemandangan seperti sungai, gunung ganang dan batu-batu dan salji. Okey, seterusnya Cina ni pernah ditawan oleh puak daripada Mongolia. So kesan daripada ditawan tu, puak Mongolia telah membawa satu alat muzik iaitu namanya Yuchin atau kecapi Mongol yang dimainkan secara menggesek seperti menggesek biola. Okey, dinasti Yuan telah membawa satu sumbangan kepada pengembangan muzik Cina iaitu sumbangan irama lagu yang baru dengan gabungan lagu dan kecapi. Nyanyian Cina seolah-olah mendapat ilham daripada bangsawan Eropah apabila pada tahun 720 sebelum Masihi seorang daripada Maharaja dinasti Tang telah mengasaskan College Pierre Garden di pekarangan istananya. Beratus-ratus pelajar muda diberi latihan. Kolej ini meletakkan asas dalam latihan wayang bangsawan orang Cina. Lagu pula memainkan peranan penting dalam keseluruhan bangsawan tersebut. Okey, sistem tulisan Shang adalah sistem tulisan Cina yang terawal di negara Cina. Mereka juga menggunakan tulisan bergambar yang melambangkan satu objek. Orang Cina juga menggunakan tulisan simbol untuk menggambarkan idea abstrak atau kompleks. Terdapat 3,000 simbol pada zaman dinasti Shang. Tulisan berbentuk simbol dikenali sebagai ideogram ataupun ideografi. Tulisan ideografi ini menjadi asas kepada tulisan Cina sekarang. Okey, pada zaman dinasti Shang, juru tulis menggunakan berus atau kayu runcing untuk menulis. Tulisan pula diguris di atas kepingan buluh, kulit siput, tulang, kulit kura-kura, batu jet, gangsa, kayu, tembikar dan sutera. Kepingan-kepingan buluh tersebut yang telah ditulis telah diikat untuk menjadi sebuah buku pada zaman tersebut lah. Okay. Tulisan pada zaman tersebut sangat penting kerana ia boleh menjadi alat untuk memelihara perpaduan negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizky Ikmal dan saya akan menerangkan kepada anda kepelbagaian falsafah dan agama dalam tamadun Cina. Antaranya ialah Konfusianisme, Buddhisme, Daoisme, Maoisme, Legalisme dan juga Islam. Konfusianisme adalah doktrin kenegaraan yang merangkumi aspek falsafah, keagamaan, sosiopolitik yang terdapat dalam pengajaran Confucius 551 hingga 479 sebelum Masihi. Dalam kitab Analects Lun Yu, pengajaran utama Confucius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai peri kemanusiaan, Ren, kesusilaan, Li dan ketaatan kepada ibu bapa, Xiao. Manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai 5 jenis Wu Chang. Yang baik iaitu peri kemanusiaan, Ren, kewajaran, Yi, kesusilaan, Li, kearifan, Zu dan juga amanah, Zin. Pandangan Konfusianisme tentang sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia baik ketika dilahirkan iaitu Mencius, Zunzi. Sifat semula jadi manusia adalah jahat. Zunzi, jahat. Gaozi, sifat semula jadi manusia tidak baik dan tidak jahat. Tengah-tengah lah. Sifat semula jadi manusia tidak baik dan tidak jahat. So, the standard manusia setiap melakukan kesilapan dan juga ada kebaikan. Wulun, 5 jenis hubungan tahap sosial dalam falsafah Confucius iaitu hubungan raja dan rakyat, means mereka berkait. Hubungan suami dan isteri, as usual, suami isteri kena kahwin, lelaki perempuan. Hubungan ibu bapa dan anak, dah kahwin mestilah ada anak kan, tak ada. Hubungan antara adik-beradik, takkan seorang je anak, mesti nak ramai. Hubungan antara kawan, so kawan-kawan ni adalah network yang kita buat sama surrounding kita, sama rakan kita, untuk kita membina sebuah. Agama yang kedua adalah Buddhism.
Diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha di India pada kurun ke-6 sebelum Masihi dan disebar ke China pada kurun 1 Masihi dari dinasti Han hingga ke dinasti Tang. Asas pengajarannya iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia, 4 kebenaran mulia. Hawa nafsu dapat dihindarkan dengan mengikuti jalan 8 lapis mulia atau jalan pertengahan middle way. Okey, saya rasa yang macam ni saya pernah pergi dekat Genting, ada tengok dekat apa nama tokong apa tak ingatlah nama dia kan. Tokong Ho Chi Minh, tak tahu lah apa nama dia. Situ dia ada tunjuk macam mana proses-proses orang tu kena seksa semua benda tu. Mungkin yang tu lah, saya pun tak sure sangat, tapi mungkin yang tu lah Buddha kan. 2 cabang agama Buddha yang terkemuka iaitu Theravada atau Hinaya dan juga Mahayana. Seterusnya adalah Daoisme. Diasaskan oleh 2 orang pemikir China, Laozi 604 sebelum Masihi dan Zhuangzi 369 hingga 2865 sebelum Masihi. Penekanan kepada pemeliharaan semula jadi serta konsep Wu Wei, non-action atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha terbagi kepada 2 cabang utama. Okey, ini maksud dia yang you all tahu kan, yin and yang. Dalam kebaikan ada kejahatan, dalam kejahatan ada kebaikan. Tu adalah tentulah yin yang. Okey, terbagi kepada 2 cabang utama. Cabang pertama adalah pemikiran falsafah Daojia. Dan kedua adalah aliran keagamaan Daojo. Tadi Daojia, ni Daojo yang terkandung dalam kitab Do De Jing. Agama seterusnya adalah Moisme. Diasaskan oleh Mozu Mazi 479 hingga 381 sebelum Masihi. Antara konsep penting dia adalah kasih sayang sejagat, Jian Ai. Mengecam sikap suka berperang, Fei Gong, maknanya diorang tak suka perang. Kalau boleh diorang nak aman, bahagia, tak nak perang, tak biasa kan. Menyerah kepada nasib. So diorang ni jenis redor lah, Fei Ming. Redor apa jadi? Jadilah. Dan mengutamakan golongan cerdik pandai, Shang Zian. Mengutamakan golongan cerdik pandai ni, zaman sekarang pun kita boleh nampak kan macam mana. Okey, faham lah. Okey, beliau ada menyatakan setiap orang harus mencintai semua orang seperti mencintai diri sendiri dan menekankan persamaan kerana ianya boleh mengelak jenayah. Kedua, kerajaan harus dipimpin oleh orang yang berkebolehan dan baik. Ketiga, melarang hidup mewah tetapi sederhana. Keempat, elakkan pembaziran seperti adat pengumian secara besar-besaran. Mati-mati lah. Dan kelima, melarang muzik kerana melakukan... silap. Dan kelima, melarang muzik kerana melalaikan. Negara akan binasa jika raja lalai dengan muzik. Okay, konsep-konsep dalam Moisme bertentangan dengan konsep-konsep dalam Confucianisme. Seterusnya adalah agama legalisme atau aliran Fa. Diasaskan oleh Han Fei dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Qin. 3 cabang utama dalam sistem pemerintahan iaitu kuasa Shi, cara Shu dan perundangan Pa. Oleh Han Feizi, bukan Fizi. Salah satu karya ajaran ini ialah Quanzu. Aliran ini mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Dan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan etika. So, diorang kena ikut undang-undang lah daripada ikut etika. Contoh suka hati je nak buang sampah semua, tak payah gitu. So, dia ikut undang-undang, kau buat jahat, masuk penjara. Senang cerita. Antara falsafah legalisnya adalah menentang dunia ni dua dunia feudal atau kerajaan feudal. Golongan bangsawan perlu diganti dengan hierarki tentera. Hierarki tentera maknanya general, kapten, konco-konco askar dan bawah semua itulah. Muzik, sejarah dan falsafah dianggap racun dan merosakkan masyarakat. Maknanya muzik, sejarah, falsafah, macam saya ulang tadi lah, ulang balik. Okay, muzik ni macam biasa lah, kalau dengar kita huha. Kalau sejarah pula kita duk kenang benda dah lepas. Kalau falsafah pula buat apa kita nak ni kan, pada diorang lah. Buat apa kita nak fikirkan kan, pada diorang lah. Okay.
Pertanian dan peperangan dipuji sebagai asas kuasa negara. Means pertanian ni dalam industri mereka untuk mereka menghasilkan hasil dalam negeri atau dalam negara untuk kebaikan mereka. Ekonomi lah, senang cerita. Dan peperangan dipuji sebabnya kalau peperangan ni diorang mesti nak menang kan, mana nak kalah. So kalau menang dipuji lah, kalau kalah kena hentam, confirm. Dan akhir sekali adalah agama Islam. Dibawa masuk ke negara China melalui dua jalan, iaitu jalan darat dan jalan laut seawal kurun ke-7 Masihi. Pedagang Islam Arab dan Parsi mendarat di selatan China dan mendirikan masjid di Guangzhou dan Guangzhou. Guang dan Kuang. Yang menggunakan jalan sutera membentuk masyarakat Islam Cina di Xi'an. Kemuncak kegemilangan Islam di China zaman dinasti Yuan 1271. Kemuncak kegemilangan Islam di China zaman dinasti Yuan 1271 hingga 1368 Masihi. Sumbangan besar tokoh-tokoh Islam dalam bidang astronomi, perubatan, sains dan teknologi. Zaman dinasti Ming 1368 hingga 1644 Masihi, berlaku peristiwa penting pelayaran Zheng He dan Cheng Ho mengelilingi dunia. Okay. Sebagai kesimpulannya, kita dapat melihat setiap agama itu bebas untuk dianuti oleh semua masyarakat di seluruh China. Dan juga kita sebagai rakyat Malaysia juga boleh mengambil nilai tersebut, yang mana penduduk di Malaysia majoritinya adalah orang Islam dan agama utama di Malaysia adalah agama Islam. Yang kita boleh melihat semua masyarakat di dalam Malaysia bebas untuk mengamalkan agama masing-masing, baik Melayu, Cina, India dan sebagainya.